علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Okay. Ini background. Suara jelas dekat FB. Ada suara. Ya. Kita sambung pada muka yang ke 162. Kalau tak silap 162. Muka 162. Thumma qala wala yuqasu adluhu. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Wala yuqasu adluhu bi'adlil makhluqin. Tak boleh dikiaskan keadilan Tuhan dengan keadilan makhluk-makhluknya. Tak boleh kita nak kiyah adil, sifat adil Allah dengan sifat adil makhluk. Walaupun makhluk itu adil, Allah juga adil, tapi keadilan Allah tak sama dengan makhluk. Idzil abdu yutasawwaru minhu dhulmu. Kerana hamba itu boleh ditasawur berlaku daripadanya kezaliman. Bitasarrufihi fi mulkil ghairi atau fi milkil ghairi, boleh baca dengan bahawa dia mentasarruf, dia mengurus pada milik orang lain, pada kerajaan orang lain, mulkil ghairi, atau pada milkil ghairi, pada milik orang lain. Dia memerintah dan mengurus benda orang, hak orang. Jadi zalimlah tu. Sebab dia bukan daripada benda yang milik dia. Wa huwa ta'ala la yusadifu li ghairihi mulkan atau milkan, dan Tuhan tidak mengena bagi selainnya pemilikan. Yusadif maknanya tidak bertembung. Tidak bertembung, tidak mengena, tidak bertembung bagi selain Tuhan pemilikan, hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman, sehingga boleh kita katakan mengurus Tuhan itu zalim. Kerana tidak ada pertembungan pada pemilikan. Pemilikan tak ada hak lain pada Allah memilih. Jadi bila begitu, macam mana boleh ditasawur berlakunya kezaliman? Jadi kerana pemilikan Tuhan tak bertembung. Benda yang selain segala perkara itu semua milik Tuhan. Tak ada Tuhan mengurus atau membuat benda yang bukan milik dia bertembung dengan milik orang lain, tak ada. La yusadifu li ghairihi milkan aw mulkan hatta yakuna, baris tu, hatta yakuna tasarrufuhu fihi zulman, sehinggalah boleh kita katakan tasarruf Tuhan itu zalim. Sebab apa? Sebab milik dia belaka, nak zalim kat mana? Okey. Maka yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, fajarayanu zulmi minhu muhalun aqlan. Berlakunya kezaliman dari pihak Tuhan itu mustahil pada akal. Mustahil dah. Pada akal ni takkan berlaku. Nampak? Sebab segala perkara tu hak dia belaka. Jadi tak akan tertasawur zalim. Macam mana tak tasawur? Tengok takrif zalim lah. Jadi takrif zalim ialah orang tu mengambil hak orang lain. Sekarang ni segala benda tu hak Tuhan, jadi tak akan berlaku zalim. Wa qalatil mu'tazilatu, maka berkata Mu'tazilah, mumtani'un sam'an, dia itu mustahil pada sam'i. Mumtani' makna mustahil, muhal, sam'i makna secara hukum syaraknya Allah mengatakan dia tak zalim.
tu je. Jadi mana lagi kuat? Hukum akal ke hukum syarak? Hukum sam'i. Hukum akal lagi kuat. Sebab hukum akal ni tidak ada imkan ataupun mustahil berlaku. Nafi imkan, nafi kemungkinan berlaku. Hukum sam'i syarak umum lagi, boleh jadi, maksudnya syarak saja. Pada syarak je mustahil kerana Allah yang mengata dia tak zalim. Tapi pada akal boleh diterima. Tak. Hatta pada akal sekalipun tak boleh diterima bahawa Allah Ta'ala berlaku zalim. Jadi mumtani' di sisi Mu'tazilah, mumtani'u sam'an, dari segi sam'i atau hukum syarak. Wa madhhabu ahli sunnati, mazhab ahli sunnah. Mazhab ahli sunnah anna lahu, berong bunyi tak? Saya tengah tutup. Tutup buka, tutup dah. Anna lahu wa madhhabu ahli sunnati anna lahu ilamal bari'i. Okey, masuk di sisi perkara lain pula. Di sisi ahli sunnah, anna lahu, boleh bagi Allah ilamal bari'i, Allah memberi sakit bagi orang yang bari, tak bersalah. Orang yang tidak bersalah, orang yang tidak ada apa-apa, Tuhan kenakan kepadanya ilam, sakit, cubaan, ujian. Boleh, tak ada apa. Bukan maknanya mesti Tuhan beri penyakit atau cubaan atau ujian bala tu bagi orang bersalah je, tak. Boleh bagi Allah, harus ilamal bari, memberi sakit, memberi cuba, bala kepada al-bari, orang yang tidak bersalah. Wa taklifa ma la yuta', dan harus Allah mentaklifkan perkara yang tidak mampu. Dari segi akal, Allah boleh mentaklifkan, membeban dan memberatkan, menurunkan, taklifkan kepada hamba benda yang hamba tak mampu buat. Ma la yuta', boleh. Di sisi ahli sunnah. Ni perbincangan ni kalau ikutnya dia berkait dengan perbincangan usul fiqh lah. Taklifu ma la yuta'. Adakah boleh ataupun taklif Tuhan tu, Allah boleh mentaklifkan benda yang luar kemampuan manusia ataupun tidak. Jadi perbincangan usul ni ada kaitan dengan perbincangan usul fiqh. Dia bincang dalam masalah tu. Wa ithabatal 'asi, harus bagi Allah memberi balasan, ganjaran baik kepada orang buat maksiat. Beri pahala orang buat maksiat, boleh. Dari segi akal lah. Wa mu'aqabatal muti'i, dan menyeksa orang buat taat. Orang buat taat, Tuhan nak seksa dia, nak beri ke dia dosa, nak seksa dia dalam neraka. Boleh tak? Boleh. Tak ada apa-apa yang melarang Tuhan. Dia boleh dari segi harus tajwiz akli, tapi bukan dari segi sungguh berlaku atau tidak. Nampak? Sungguh berlaku tidak tu tak lah. Idh la hajra alaihi fi af'alihi. Kok mana boleh itu? Kerana tidak ada sekatan di atas Tuhan pada perbuatan. La hajra alaihi, tidak ada sekatan di atas Tuhan pada perbuatannya. Ada orang boleh sekat Tuhan nak buat apa dia nak? Tak ada. Maka sebagaimana harus pada pihak menyeksa, harus pada pihak memberi pahala. Harus pada pihak memberi nikmat, harus pihak pada memberi sakit. Boleh berlaku. Wala yajibu alaihi riayatul aslahi wala ghairuhu. Tidak wajib atas Allah meraihkan al-aslah, perkara yang lebih elok, wala ghairuhu, atau selain pada tu. Tidak ada sesuatu yang wajib atas Tuhan. Ini juga rad kepada golongan Mu'tazilah yang berpandangan wajib riayatis salah wal aslah. Tuhan meraihkan benda yang elok dan lagi elok. Qala fi risalatil qudsiyah, kata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah dia. Kalau tak pakai boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Tak pakai. Okey. Kalau okey, tak payah tutup lah. Berkata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah, wa yadullu ala dhalika wujuduhu. Tutuplah. Tutup situ. Ambil tak balik. Okey.
Kata Imam Ghazali dan Risalah Qudsiyah, wa yadullu ala dhalika wujuduhu. Yang menunjukkan atas demikian itu apa dia? Oleh kewujudannya, wujud berlaku. Mana? Berlaku perkara yang ghairu salah wa ghairul aslah. Berlaku kepadanya ilamul bari. Tak? Makna adakah wajib Tuhan melakukan benda yang salah, elok dan lebih elok je? Tak. Buktinya apa? Bukti berlaku sungguh benda dah elok. Yadullu ala dhalika wujuduhu. Fa inna dhabhal bahaimi, kerana sembelih binatang tu ilamun laha, menyakitkan bagi binatang. Ni golongan vegetarian kata, golongan pencinta haiwan, ni tak mau makan haiwan sebab menyakitkan haiwan. Padahal syariat membenarkan dan mensyariatkan sembelihan bagi haiwan. Nampak tak? Bahkan sungguh jadi ibadat pula, ibadat korban. Ya. Ilamun laha, menyakitkan bagi haiwan. Wa ma subba 'alaiha, dan apa yang dituang, dikenakan di atasnya, min anwa'il azab, daripada pelbagai jenis azab, min jihatil adamiyyin, daripada pihak manusia, lam yataqaddamhu jarimatun, yang tidak mendahului akannya oleh jenayah. Dah manusia pergi khianat ke binatang kan? Kenapa khianat ke binatang? Adakah binatang tu buat jenayah dulu ke? Kita balas balik? Tak ada. Jadi di situ, kalau betul lah prinsip solah dan aslah itu wajib, maka tak akan berlaku lah. Jawabnya, berlaku tu, wujuduhu tu yadullu ala zalik, menunjukkan bahawa memang berlaku. Tak ada, tak wajib pun meraihkan solah dan aslah. Wa ma subba 'alaiha, apa yang dikenakan kepada haiwan, min anwa'il azab, daripada pelbagai jenis azab, min jihatil adamiyyin, daripada pihak manusia, lam yataqaddamhu jarimatu, tidak mendahulukannya oleh sebab jenayah. Bukan binatang tu segok kita baru kita sembelih dia, bukan. Tak ada benda nak sembelih pun. Thumma qala, kemudian kata Imam Ghazali lagi fiha, dalam Risalah Qudsiyah, fa in qila, jika dikata fa innallaha yahsyuruha, kalau orang jawab baliklah, maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan haiwan, wa yujaziha, dan akan balas kepada haiwan, alama qasathu minal alam, atas apa yang dia tempuhi, ma qasathu, apa yang dirasa, apa yang ditempuhi, minal alami, daripada kesakitan. Wa yajibu dhalika 'ala Allah, maka wajib demikian atas Tuhan. Kan datang dalam hadis kan, bahawa haiwan ni akan Allah Ta'ala bangkitkan juga untuk dilakukan kisos, untuk dibalas balik. Makna manusia yang mengkhianat kepada haiwan, Allah Ta'ala akan balas balik. Haiwan tu akan buat balik kepada manusia tu. Nampak? Manusia tu kena balik lah. Orang duk kerat ekor kucing. Ada? Tak tengok arat? Ada? Orang Melayu buat? Arat dia tengok tak? Tak cing? Kita ada umur je. Duk rumah pergi jamiah kan. Orang agak khianat kucing tak tengok. Ya. Ke jadi baik dah. Dan budak-budak ni kan ada tempat budak-budak Arab. Khianat ke kucing? Tak tahu khianat ke kucing. Kerat-kerat ekor lah tu lah. Kalau macam negara-negara lain, negara-negara bukan Islam, dia khianat ke binatang. Khianat ke binatang. Tak ada apa-apa. Dia jadikan sebagai keseronokan, mengkhianati binatang tu. Maka, nanti hari akhirat Allah Ta'ala akan bangkitkan haiwan tu, dia akan balas balik. Akan balas balik pada manusia yang buat dia. Buat keganasan tu, dia akan balas balik. Pijak kucing, Mu'ah pernah tengok dekat Yarmouk kat Irbi. Kat Sudang dia jumpa. Ada. Lepo kucing Lepo makna lepo memang nak khianat Bukan lepo main, bukan. Tak nasi basuh tu? Mati lah. Mati lah. Okay. Jadi akan kayak gini, dia akan diletak dalam mesin basuh pula. Tuhan akan buat mesin basuh besar, letak dia dalam tu, balas balik. Okay. Dia kata
Apa Allah Ta'ala akan bangkitkan binatang dan akan membalasnya atas apa yang dia tempuhi daripada penyakit, kesakitan. Wa yajibu dzalika Allah, maka wajib demikian atas Tuhan. Jadi wajibkah Tuhan kata nak buat kan? Itu kalau dijawab balik oleh Mu'tazilah. Fanaqulu, maka kita jawab, man za'ama annahu yajibu 'ala Allah Ta'ala ihya, barang siapa yang menyangka bahawa wajib ke atas Tuhan ihya'u kulli namlatin, menghidupkan setiap seekor semut, wati'at uh, bukan wati'at ni, wuti'at, setiap seekor semut wuti'at, yang dipijak. Wa kulli baqatin furikat, dan setiap bak ni apa? Pijak. Yang furikat ni yang di panggil mana? Dipicit. Pijak yang dipicit. Hatta yusibaha, sehingga diberi balas pahala ke atasnya, ala alamiha, di atas kesakitannya, faqad kharaja 'anil aqli wasyar'i, sungguhnya orang itu telah terkeluar daripada pemikiran akal yang betul dan keluar pada syarak. Jadi Mazali gini ya. Okey. Mu kata wajib atas Tuhan untuk balas balik. Dah gitu, maka Tuhan wajibkan. Wajib juga balas balik setiap semut hok kena pijak. Dah. Kan semut pun haiwan lah. Setiap semut yang dipijak, wajib Tuhan balas balik lah. Tuhan bakitkan balik semut tu untuk balas balik orang hok pijak je. Dan setiap daripada apa? Setiap daripada bakin, kutu, bak. Bak bahasa putih lah. Bakun, bakun bahasa putih pun bak. Jadi jenis-jenis kutu tu yang dipecik, yang di apa ni, di apa ni, di pecek lah, dipecek yang tu, maka Tuhan wajib balas lah. Ada orang kata gitu? Tak ada orang kata gitu. Hatta dia sendiri pun takkan kata gitu. Sebab itu dia kata kalau begitu orang kata itu wajib, maka wajiblah Tuhan menghidupkan setiap semut yang dipijak dan setiap daripada binatang apa nama ni, pijak yang dibunuh tadi, untuk dibalas balik atas kesakitannya. Orang yang kata gitu dia orang keluar daripada pemikiran akal yang betul dan keluar pada syarak. Syarak tak ada kata gitu pun, akal pun tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Dah banyak mana salah pijak semut kita. Dah banyak mana. Jadi dosa tak ada. Jadi mana wajib kata. Ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.
Okey, kita sambung lagi daripada kitab Ightinam Fawaid pada muka yang ke-174. Mabahithu Al-Kalami ala Nubuwat. Perbincangan, perbahasan berkaitan tentang kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma syara'a fi sam'iyati, kemudian mula Imam Ghazali membincangkan berkaitan perkara sam'iyat. Waftataha dhalika, dan musannif Imam Ghazali memulakan perbincangan kalamnya itu bi an qala, bahawa berkata ia rahimahullah, ma'nal kalimati thaniyati wa hiya syahadatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Bermula makna kalimah yang kedua, iaitu syahadah, penyaksian bagi Nabi SAW. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah. Qultu hadhihi tarjamatu. Terjemah tajuk ini. Dia letak tajuk kan? Tak terjemah makna tajuk. Tajuk yang diletakkan Imam Ghazali ni taqtadi, memberi faham anna kalamahu awalan, bahawa perbincangan Imam Ghazali yang sebelum ini, yang awal, alal kalimatil ula, berkait dengan kalimah yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Wa annahuma, dan bahawa kedua-duanya kalimatan, dua kalimah. Ya'ni ilaihima marji'ul Islam, kepada kedua kalimah ini tempat kembalinya Islam wal iman. Kembali pada dua dah. Syahadah ni lah diasah sebagai Islam dan juga keimanan. Wahuma qauluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadhahiruhuma wal Islam. Zahir kalimah ini itu dia Islam. Wa'tiqadu ma'nahuma, mengiktikadkan makna kalimah ini huwal iman, itu dia keimanan. Zahir talaffuz itu berkait tentang rukun Islam. I'tikadkan makna bagi lafaz yang tersebut tadi, syahadat itu berkait tentang keimanan. Waqtulifa fi lafzihima, maka dikhilafkan pada lafaz keduanya. Hal huwa syartun fil iman, adakah berlafaz itu syarat pada sahnya iman? Wa huwal masyhur, itu pandangan yang masyhur. Fala yasihhu dunahuma, tidak sah selain daripada lafaz ini, illa li'udhrin, kalau tak berlafaz tidak sah kecuali kerana uzur. Min ikrahin, min ikrahin, kerana ada paksaan. Nampak? Kalau sebut juga, bunuh. Dia yakin, dia percaya. Tak? Dia percaya. Tapi dia kalau sebut bunuh. Dia nak beriman. Ada uzur. Au mu'alajati maniyatin. Mu'alajah maniyah, kedatangan kematian. Nampak? Ni bagi apa? Katakanlah dia nak sebut, dia i'tikad tapi tidak boleh sebut. Kerana apa? Kerana mari nazak nak mati, contohnya. Okey. Au syatrun. Adakah dia syatrun? Syatrun makna ruknun. Kan dikhilafkan. Adakah talaffuz itu syartun au syatrun? Tukar je. Syartun syarat. Syatrun rukun. Kalau syatrun ni makna dia termasuk daripada mahiyatus syai'. Kalau syartun dia kharij anhu, tapi kedua-duanya mesti kena ada lah. Ma la budda minhu wa kana dakhilan fi, maka dinamakan syatrun. Kalau ma la budda minhu wa kana kharijan an syai', dikira sebagai syartun. Fala yasihhu dunahuma, maka tidak sah selain daripada keduanya. Au fardhun qaimun bi nafsihi, atau dia tu satu fardu hak lain. Tak? Satu fardu hak lain. Makna kita kata satu kefarduan lain. Tidak kait dengan tu dah. Maka fayasihhu dunahuma, sah walaupun tidak sebut lafaz keduanya. Illam yutraka limunafin min kufrin, fayasihhu dunahuma,
Sah tanpa kedua-duanya. Illam yutraka, jika tidak ditinggalkan kedua-duanya, limunafin, kerana sesuatu yang menafikan min kufrin. Min bayang kepada munafin. Sesuatu yang menafikan daripada kekufuran. Okey, sekarang ni dia tinggalkan, tak sebut lafaz tu. Dia tak mengucap. Dia beriman dalam hati. Ini masalah apa? Masalah orang yang beriman dalam hati tidak berlafaz. Adakah dia tu beriman di sisi Allah? Tengok dia kata. Dia kata, fayasihhu dunahuma, ni khilaf lagi ya, au fardun qaimun bi nafsihi, maka yasihhu dunahuma, sah tanpa berlafaz, tanpa sebut ni, illam yutraka, jika tidak ditinggalkan kedua lafaz syahadah kerana perkara yang menafikan daripada kekufuran. Maknanya dia tinggal tu bukan sebab buat benda kufur. Kalau dia tak lafaz, dia percaya dalam hati, dia sembuh tak pekong, tak jadi lah. Tu munafin, benda yang menafikan daripada kekufuran. Dia percaya Tuhan dan Nabi, tak berlafaz, tapi pergi gereja, pergi sembah, percaya ke jasa, tu tak jadi tu, tak jadi. Tu dia tinggal kerana dia tinggal menyebut kerana dia buat perkara yang menafikan, perkara kufur yang menafikan. Faham tak tu? Okey. Aw istighfafin, ataupun dia tak sebut kerana istighfaf, memandang remeh ataupun memandang hina kalimah itu. Maknanya tak sebut sebab apa? Dia di samping tak sebut tu, dia ada perasaan menghina agama, tak percaya pada agama. Hak tu tak guna tu. Maknanya dia beriman dalam hati pun, lafaz tak sebut, dia percaya dalam hati. Percaya tentang rukun iman tapi tak sebut. Tak sebut sebab apa? Sebab istighfar dengan agama. Memperlekehkan agama wa nahwihi, dan seumpamanya. Hak tu tidak dikira. Jadi sah itu illam, dengan qaid illam yutraka limunafin aw istighfafin. Jelas Wahia mas'alatu man saddaqa. Ini masalah ni. Fayasihudunahuma ni. Masalah ini huwa mas'alatu man saddaqa biqalbihi wala yantiq bilisani. Orang yang iz'an dengan qalbi, percaya dengan hati tapi tak berlafaz dengan lidah. Adakah dikira beriman atau tidak? Dikira beriman ataupun tidak. Jadi atas kau yang dipilih di kalangan mazhab Asy'ariyahnya, makna kalau dia betul-betul beriman dengan hati tanpa ada buat benda yang menafikan perkara kufur lah, ataupun kerana sebab nak menghina Islam atau mempelekeh Islam, tak ada sebab tu, tapi dia beriman betul-betul, tak lafaz saja, adakah dia beriman? Jadi hak pandangan yang kuatnya mengatakan dia tu mukminun indallah, kafirun indan nas. Dia beriman di sisi Allah tapi dia kufur di sisi manusia, kerana tak ada tanda. Jadi kita ni nahkumu bil zawahir, kita disuruh berukun dengan zahir saja, hak dalam hati kita tak tahu. Maka di sisi dia dengan Tuhan lah serahlah kat mana. Kerana di sisi pandangan muktamad, di sisi kita, iman itu ialah dia basit, dia bukan murakkab. Tak, dia itu basit. Ni hak Wahabi tuduh apa? Tuduh apa? Tuduh Asy'ariyah dia. Murji'ah. Dia tuduh Asy'ariyah Murji'ah. Sebab kita kata iman itu ialah iz'anu qalbi, basit. Di sisi dia ambil pandangan sebarang salah. Al-iman huwal tasdiqun fil qalbi wa syahadatu wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Hak tu pandangan sebahagian salah pada mentakrifkan iman. Tu kalam-kalam salah tu. Kalam ulama betul tak? Betul juga. Tapi kalam itu masih ijmal. Fihi naw'un minal ijmal. Maknanya tak jelas, tak ada kedetailan. Bila didetailkan oleh ulama kita, maka yang sebenar hakikat iman tu ialah hak hati. Hak hati tu hakikat keimanan, hak sebenar. Cuma zahir ni ialah untuk syartun li ijra'i ahkamid dunyawiyah. Syarat untuk memperlakukan hukum dunia. Daripada boleh nikah kahwin, boleh makan sembelihan, dan seumpamanya. Okey. Dah, apa beza tak? Ada bezalah kita dengan Murji'ah masalah keimanan. Isi kita iman walaupun begitu, bukan kita menafikan amal. Tidak nafikan amal.
Tapi amal tu bukan daripada rukun ataupun syarat hak jadi beriman. Kata orang tu beriman, tak beramal. Tak beramal. Ada apa ni? Hak ajar tafsir. Uh, ajar tafsir live tu lah. Hulam ke apa? Institut Hulam ke apa? Tak ingat lah. Ustaz Mu'in ke apa tak? Dia belah sana lah, Wahabi lah. Tak ada keimanan buat gitu. Bila tafsir ayat tu tak ada gitu. Dah maknanya kalau nak mayang, nak bersih, nak kata kapir. Berat. Cumanya dia tidak tekan. Hal ni boleh jadi orang kata Wahabi ni bawa pada ekstrim ni. Boleh bawa pada ekstrim ni. Sebab apa? Dah bila dia meletakkan bahawa keimanan tu, amal itu satu rukun pada keimanan, tak munasabah kefahaman nanti akan bawa kepada orang tak beramal, tak semayang. Secara tanpa dia ingkari kewajipan, tak semayang, suruh semayang pun tak ambuh. Mereka boleh bunuh. Nampak tak? Boleh bunuh sebab apa? Dah sebab bagi mereka kafir. Nampak? Bagi mereka kafir. Dia kata tak ada, mana ada bunuh. Tak ada lagi. Bukti ada dah tu. Di Syria, di Iraq. Hak kes baru ni pun ada dah kata Ustaz Mahizat kafir. Kata apa lagi? Si bayar cakap tu budak. Ada. Jadi bahaya boleh gitu. Dia patut kena suruh taubat. Kalau Ustaz Mahizat kata salah tu, ya salah dia kot lah. Kira tu kita bukan kita nak bikin siapa-siapa. Kalau hak dia kata bawa pandangan yang salah tu, salah lah. Kita tak sokong apa yang tak betul tu. Atau benda yang tidak memberi kekeliruan tu. Tetapi perkataan mengkafirkan tu bahaya lah. Nampak tak? Ada dengar dari seorang jemaah. Ini tu orang tanya ni. Nak mari ke tak Ada seorang mu'alaf dah syahadah tapi tak nak daftar di pejabat agama sebab takut riak katanya. Mu'alaf ngucap dah, baguslah. Sahlah iman dia tu. Tapi tak nak daftar saja di pejabat agama kerana takut riak. Takut riak tu pelik. Apa takut riak? Dia belajar mana dia takut riak katanya. Takut riak. Kalau takut kena bunuh atau ahli keluarga ni gini-gini boleh tahan. Tapi sah dah lah keiman tu. Daftar tu kena kira lah. Cuma kat gini mungkin ada berlaku isu lah kalau pengkebumian ke dan seumpamanya. Nak tutup harta ke. Jadi kalau takut riak tu kena betul lah, kena betul tu. Benda gini tak perlu takut riak Okey. Wahia masalah man saddaqa biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi. Orang yang membenarkan dengan hati tapi tidak menuturkan dengan lidahnya. Tidak menuturkan dengan lidahnya. Dia beriman. Jadi di sisi pandangan yang muktamad, dia dikira imannya sah sebab ada iz'anul qalbi tu. Tunduk patuh hati tu. Okey. Habis. Fa amma man nataqa bilisanihi, adapun orang yang menutur dengan lidah, walam yusaddiq biqalbihi, tetapi tidak membenarkan dengan hati, fa munafiqun ijma'a. Ini munafik. Dengan ijma'. Ni munafik i'tiqadi. Tak beriman lah. Tak beriman. Kira kufur lah dia ni, tapi kufur bentuk ni orang panggil nifaq. Dia menzahirkan khilafu ma admarahu qalbu. Menyalahi apa yang disembunyikan oleh hati. Hati tak beriman, dia menzahirkan beriman. Wa man saddaqa biqalbihi, barang siapa yang mengucap membenarkan dengan hati, wa nataqa bilisanihi, dan menuturkan dengan lidah, lakinnahu lam ya'mal bi jawarihi, tapi dia tidak beramal dengan jawarih anggota badannya, fasahihu annahu fasiqun, maka pandangan yang sahih mengatakan dia fasik. Fasik maknanya mukmin lah, mukminun fasik. Dia masih fasik. Okey. Walau kana tarikan lis-salah. Walaupun dia tu meninggalkan sembahyang. Walaupun meninggalkan sembahyang, khilafan liman kaffarahu, menyalahi bagi pandangan yang mengkafirkan orang tinggal sembahyang ni. Berdasarkan hadis itulah,
man taraka salata apa nama ni muta'ammidan ataupun uh, al 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 farqu bainana wa bainahum as-salah. Antaranya lah beza kita dengan orang kafir ni lah solat. Beza antara orang Islam dan juga orang kafir ini ialah sembahyang. Mana lagi? Kat ta'liq tu Syekh Nizam sebut apa? Qala Imam An-Nawawi fi ma syarahahu min Sahih Al-Bukhari alladhi alayhi ahlu sunnah aw jumhuruhum anna man sadaqa biqalbihi wa nataqa bi lisani tauhid walakinahu qassara fil a'mali al-wajibati ka tarki shalah wa syurbil khamri la yusamma mu'minan 'inda al-itlaq. Tidak dinamakan mukmin bila disebut. Jadi panggil apa? Panggil Islam je lah. Muslim saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut Allah akan bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat Allah akan bertambah iman dan mereka itu ke atas Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni. Dia cerita tentang al-mu'min. Jadi tidak dinamakan mukmin tapi muslim, walakinahu la yakunu kafiran kharijan an millati Islam. Tetapi dia tidak dikira kafir yang keluar daripada milah Islam. Bal huwa asin fasiqin fasikun. Asin fasikun, dia orang asi yang pembuat maksiat lagi fasik, yastahiqul azab. Berhak akan azab. Wa qad yu'fa, kadang-kadang Allah Taala boleh ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain daripada syirik Tuhan boleh ampun. Tapi kepada apa? Liman yasha. Semua itu bawah masyiatillah. Mana tadi? Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebahagian ulama muhaqqiqin, madhhabu ahli sunnati annahu la yukaffaru ahadun bi dhanbin min ahli al-qiblah. Bahawa tidak dikafirkan seorang pun dengan sebab dosa daripada ahli kiblah selagi mana dia mukmin, beriman, maka tidak dihukum sebagai kufur, tidak dihukum kafir. Wa innama tarkus salati, tetapi meninggalkan sembahyang itu alamatun ala khubthil batini fil iman, tanda atas rosaknya batin, atas kejinya dalaman dia pada keimanan. Makna orang dok semayang ni, iman dia teruk sangat dalam hati. Dok semayang ni makna iman dia teruk sangat. Dok usah kira tengok realiti memang gitulah dok. Dok cara bab semayang ni. Dok cara bab semayang ni. Buruk sangat dalaman daripada keimanan. Faman qala bi kufrihi lidzalika, barang siapa yang mengatakan kufur seseorang kerana itu, kerana tinggal semayang, famin haitsu innaha alamah. Jadi dia cuba taufikkan antara dua pandangan. Dia cuba harmonikan. Jadi hak kata kufur tu dari aspek dia itu meninggalkan sembahyang itu alamah bagi kufur. Bukan dia itu dah terkeluar daripada Islam dan keimanan, bukan. Wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa annahu ba'atha an-nabiyyal ummiyal qurasyiyya, bahawa Allah Ta'ala mengutuskan seorang nabi yang ummi dan bangsa Quraisy, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tasliman, mengutuskannya, wasallama taslima. Moga Allah Taala mengkurniakan salam sejahtera kepada baginda. Ba'atha bi, ba tu muta'alliqun bi ba'atha. Allah mengutuskan bi risalatihi, dengan kerasulan, risalahnya, utusannya, ila kafatil arabi wal ajam, kepada sekalian bahasa Arab dan Ajam. Ajam ni selain pada Arab, masuklah Turk wal Furs wa Hind wa Asia wa ghairu dhalik. Masuk selain pada Arab panggil Ajam laka. Wa Afrika. Jadi risalah Nabi ni umum. Umum li thaqalain, al-jinni wal ins. Wal insa tu al-insi wal jin, manusia dan jin. Wa nasakha bi syar'ihi syara'i'a, dan menasahkan Allah dengan syariat Nabi ni akan sekalian syariat lain, illa ma qarrarahu, kecuali apa yang dia kekalkan, dia tetapkan. Jadi yang dari segi pandangan muktamadnya, syar'u man qablana laisa syar'un lana, bukan syariat kita, illa ma qarrarahu syar'una, kecuali apa yang ditakrirkan, diterima oleh syariat kita. Jadi akhirnya pensabitan syariat itu dengan syariat kita jugalah.
Qultu, maka aku kata, makna ba'atha tu wajah syakhsa. Makna ba'atha wajah, mengarahkan seseorang, wa arsala, dan mengutuskan seseorang. Wa nabiyyu, nabi itu bihamzin aula bihamzin. Bukan, aula gitu. Koma tu sebelum tu. Koma tu patut duduk sebelum la. Tak? Bihamzin aula. Aula, bukan aula dengan makna aulawiyah tu. Nabi boleh baca dua. Nabi u. An-nabiu dengan an-nabiyyu. Dengan ya ataupun dengan hamzah. An-nabiyyu aula bil mu'minin. An-nabiyyuna aula, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatukum. Jadi nabi sama ada dengan hamzah. Jadi nabiu ataupun nabiyyu. Aula tu makna tak ada hamzah lah. Okey, bihamzin, kalau dengan hamzah maknanya nabiu, dia itu tahu tak ni dengan qiraat lah, dan qiraat nabiu. Gitu. Baca dengan hamzah itu ma'khudhun minan naba'i. Diambil daripada dasar kata an-naba'. Naba' tu berita. Li'annahu al-mukhbiru 'anillah biwahyihi. Kerana Nabi lah yang memberitahu dari pihak Allah Ta'ala dengan wahyunya. Waqila, ada mengatakan minan nabwah. Daripada nabwah. Jadi Nabi dengan hamzah tu daripada naba'. Yang tidak dengan hamzah tu sebahagian mengatakan daripada makna nabwah. An-nabwah ay martafa'a 'anil ardi, yang tinggi daripada tanah. Daripada bumi ni, yang maknanya tempat tinggi, tempat yang tinggi daripada bumi. Kenapa? Li'annahul muraffa'u fi nafsi, kerana dia itu tinggi pada dirinya, dia itu terangkat pada dirinya. Salah. Jadi tadi dia cerita tentang istiqaq lafaz nabi tu. Wa haqiqatuhu, hakikat nabi, urfan, pada uruf, yakni pada istilah ahli ilmu ataupun istilah syar'i inilah apa dia? Insanun uhiya ilaihi bi syar'in, manusia dan yang diwahyukan dengan syarak. Fa in umira bi tablighihi fa rasulun, jika disuruh untuk menyampaikan syarak itu, maka dia rasul. Wa illa fa nabiyyun faqat, kalau tidak dia tu hanya nabi sahaja. Insanun. Kalau kita nak tu lagi, maknanya nak lebih spesifik lagi, zakarun lah, lelaki lah. Zakarun hurrun. Tengok dalam takrif syarah-syarah bagi Sanusiyah kan. Jadi takrif ni kadang-kadang pengarang kita ambil atas apa yang masyhur lah, tapi nak tengok daripada takrif yang kita kata jami' manik ataupun takrif yang boleh kita kata kemah lah, tengok pada kitab-kitab Hawashi. Sebab Hasyiah ni dia kritik banyak, dia kritik lurah. Bila kritik lurah dia kena buat takrif yang tepat, kalau tidak orang kritik dia pula. Tak, kalau dia tak buat, tapi biasa kritikan berlaku lagi, kritikan ta'liqat ala Hawashi semua tu ada je. Hasyiah ni tolak Hasyiah ni. Tapi maknanya bila tugas muhasyi ni ialah melihatkan rasanah keteguhan kalam tu, maka mereka sendiri bila datangkan takrif tu, mereka akan biasanya lebih berhaluh dan lebih detail. Nampak? Jadi insan dengan maksud sini ialah rajulun zakarun hurrun. Okey. Wa illa fa nabi. Adakah disyaratkan nabi balik? Kau ingat mukallaf kan? Balighun akilun mukallaf balighun akilun. Nabi syarat balik tak? Syarat balik tak? Mana muat? Tak tahu.
Tak syarat. Dalil dia bukan mubalik, baligh. Baligh, bulugh. Bukan mubalik. Nabi syarat balik tak? Siapa umur? Syarat tak? Hmm. Hah? Mana? Syarat tak? Ha. Ya? Tengok ada tarikh. Betul? Jana Izzat? Betul? Syarat? Ha? Kan kan Nabi lahir Nabi ada kan? Sebenarnya Nabi Isa kan lahir Nabi kan? Ada hok tak lahir Nabi Tuhan akan bodoh. Anak Ishak wa Yaqub Nabi ya. Yaqub dah lahir lagi. Nak boleh ke Ishak baru mengandung kan bodoh. Nabi. Nampak tak? Jadi, tu tak ada itulah. Tak ada syarat lah. Tak ada syarat. Wa illa fa nabiyyun faqat. Hadha alladhi sahhahu al-qadhi. Ini pandangan yang disahihkan oleh Qadhi Iyad. Wa azahu lil Khattabi, dinisbahkan kepada Imam Khattabi wa ghairihi. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man nubbi'a fi nafsihi. Nabi itu yang ditambikkan, yang diberi wahyu pada dirinya. War rasul man ursila ila ghairi. Rasul itu orang yang diutus kepada yang lain. Jadi Nabi yang diwahyukan untuk dirinya. Rasul itu yang diutuskan pada orang lain. Jadi pandangan yang ramainya di kalangan ulama kita mengatakan antara alaqah antara Nabi dan Rasul tu umum khusus mutlak. Makna Nabi umum, Rasul khusus. Setiap Rasul tentulah Nabi. Tapi bukan semua Nabi tu Rasul. Okay? Wakilah ni khilaf pun banyaklah pada takrif Nabi Rasul. Kalau tengok kitab Mu'asirin lagi banyak. Kalau Rasul ni yang diturunkan syariat baru, Nabi tu bukan tidak ada kitab atau tidak ada syariat. Khilaf-khilaf yang berlaku tu ada dalam kitab yang lebih detail adalah. Tapi hak muktamadnya sebagaimana kita tahu bahawa Nabi itu umum, Rasul itu khusus. Hak tu yang pandangan yang kuat. Ambil pada mana? Ambil pada takrif tu sendiri. Takrif lughah tu sendiri. Waqila, ada mengatakan ar-rasulu man jaa bi syar'in. Rasul tu man jaa bi syar'in jadidin, yang datang dengan syariat baru, au kitabin jadid, atau kitab baru, au naskhi ba'dil ahkam, ataupun menasahkan sebahagian hukum Nabi sebelum ni. Wan nabiyyu al-mujarradu, Nabi semata-mata, makna Nabi bukan Rasul, man jaa mujaddidan li syari'atin, yang datang sebagai mentajdid, memperbaharui, maknanya dia tolong perhidup balik. Dia tolong menghidupkan balik syariat Nabi hak dulu. Li syari'atin, bagi syariat Nabi yang sebelum tu. Contoh kayu Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni dia bawa dan menghidupkan syariat Taurat Nabi Musa. Idh laisa bi rasulin ijma', kerana Yusha' bin Nun ni bukan rasul secara ijma'. Yusha' bin Nun bukan rasul secara ijma', dia nabi. Ada kata wali. Wastudilla, dan dibawa dalil li hadzal qauli, bagi pandangan ini, bi qaulihi ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi. Tu tak tu? Tu tak? Betul tak? Ke tambung ayat lain. Tengok, betul tak? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Min rasulin wala nabiyyin. Betul? Betul tak? Ni kisah benda ni. Kisah Qaraniq. Ingat tak dalam Syifa tu? Ayat ni kok. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan sebelum kamu daripada para rasul ataupun nabi, illa idza alqa syaitan,
illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansaqullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi. Okey. Jadi di sini Tuhan kata mir rasulin wala nabiyyin. Faja'ala kullan minan nabiyyi war rasul, maka dijadikan setiap daripada nabi dan rasul mursala, diutuskan, ma'akhtilafi tasmiyah, dengan berbeza penamaan. Wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin. Jadi wal atafu yadullu 'alal mughayarah. Atah ni kan menunjukkan berbeza. Makna lain lah. Rasul-rasul, nabi-nabi. Wa fassarahu biqaulihi alaihi salam, dan mentafsirkannya, wa fassaruhu, dan mereka mentafsirkannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ditafsirkan Nabi tu, peranan Nabi tu. Dia kata, Nabi kata ulama'u ummati, ulama umatku seperti Nabi Bani Israel. Yakni fi tajdidil millah, pada membaharui, menghidupkan balik millah, agama yang dibawa datang oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa diterima wahyu, ya, dilantik Nabi dengan wahyu Allah mengatakan dia Nabi. Wahyu Allah mengatakan dia Nabi. Wahyu Allah mengatakan dia Nabi. Nampak? Okey. Kan dia bukan bercakap kan? Nah. Bercakap, Nabi Isa kan bercakap. Sejak daripada kecil, inni nadhartu lirrahmani shawman fala ukallima al-yawma insiya. Wa tasbihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti syai'an. Sekejap Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam ya, ha. Baik, alhamdulillah. Sampai dah. Lepas tak apa. Tu aje. Lepas tu ada. Lepas tu terlepas bas. Macam mana? Buat apa terlepas? Awal. Ada? La ilaha illallah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Tak tanya lu. Masya Allah. Anta kalah salah. Tak apa. Tak apalah. Nak macam mana? Ada kisah mudhikah. Yahki hadha, makna tu syiar ini aksar badawatan. Tayyib, maaf ya. Nah, ya. Tak apa. Khair insya-Allah. Tak apa. Baik. Assalamualaikum. Cerita kelakar sih, tak apa. Manusia. Kan ni? Qadarallahu ma syaa. Kat mana ni? Qalu kaifa nukallimu al-yawm kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tak, macam mana nak cakap? Qala inni abdullahi atani al-kitab. Tu. Inni abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Tengok, dia cakap tu. Okey. Jadi mana tadi? Waqila yakni fi tajdidil millah. Waqila nombor 2 tu. Ni hadis ni la aslalahu. La aslalahu. Jadi kita pun bawa atas dasar kita baca kitab Tuan Syekh Ahmad Zaruk. Tak? Dan ni bukan Syekh Ahmad Zaruk saja bawa istidlal dengan ni, ramai lagi ulama. Tapi dari segi ilmu hadisnya sebagaimana dia bawa ni lah, bahawa la aslalahu, tidak ada asal. Makna mungkin diistinaskan dengan dalil-dalil lain lah yang makna murad
bagi kalam ini benar. Sebab apa? Sebab memang tugas ulama ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan memang untuk menghidupkan balik ataupun menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi nak rock jangan rock kita, rocklah tuan kita ni. Ha eh. Tak perlu rock pun kalau orang faham tak rock pun benda begini. Sebab bukan Syekh Ahmad Zaruk je buat datang hadis ni. Tapi bukan nak mengistidlal dari segi kesahihan hadis tu, bukan. Okey. Fi tajdid millah wa qila ar-rasulu wan nabiyyu mutaradifan. Ada juga pandangan mengatakan rasul dan nabi itu mutaradifan. Wa huwa ba'id. Ini pandangannya ba'id. Jauhlah kalau kata sama. Warawahu ghairu wahidin. Diriwayatkan oleh bukan seorang saja. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Dengan Allah Ta'ala saja taufiq. Wal ummiyu. Dan ummi. Mansubun ilal ummihi. Nisbah kepada ummihi. Nisbah kepada ummihi. Ibunya. Kenapa? Siapa tu? Huwa. Al-ummi tu apa? Al-ummi huwa alladhi lam yazal kama kharaja min batni ummihi la ya'riful kitabata wa la yuhsinuha. Iaitu yang masih keluar daripada ibunya, perut ibunya, la ya'riful kitabata, tidak mengetahui menulis, wa la yuhsinuha, dan tidak elok, tak erti dan tidak elok akan menulis. Ini nisbah kepada Nabi, wa hadzal wasfu kamalun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan. Ini kamal, kesempurnaan pada hak Nabi SAW duna ghairihi, tidak pada selainnya. Jadi ummiyatu pada Nabi itu satu kemuliaan. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan bahawa Nabi ini dapat bukan dengan cara belajar. Tak ada jalan dah orang nak kata Nabi ni ambil daripada orang lain, tak. Li'annahu minal ummiyati ila ilmil awwalin wal akhirin. Kerana Nabi itu daripada ummiyah, tidak ada apa-apa pengetahuan, sebagaimana lahirnya bayi daripada perut ibu, kepada jadi tahu tentang ilmil awwalin wal akhirin, ilmu yang terdahulu dan yang akan datang. Siapa tahu belaka. Makna apa? Makna ini satu mukjizat. Walihadza aftal ulama, dari kerana ini telah memfatwa ulama fi man qala, bagi orang yang berkata in kuntu ummiyan fa huwa alaihi salam ummiyun. Kalau orang tu dikata, kalau aku tak erti baca pun aku ummi, maka Nabi pun ummi juga. Dia buat sandarkan Nabi. Dia padahal kelemahan diri dia. Jadi nak kaitkan kelemahan tu ke Nabi juga. Dengan cara dia nak tolak kelemahan dia dengan select ke Nabi. Dia kata dah, kalau aku tak baca Nabi, tak baca juga. Nak khabar kelemahan dirinya, tiba dia select, dia kait dengan Nabi. Orang ini difatwa oleh ulama bi asyaddil uqubat, dengan sekerah-kerah balasan. Kena seksa ni orang gini ni. Kena hukum ni. Qadi kena panggil, kena jatuhkan hukuman ta'zir. Kenapa? Li'annahu ta'ridun. Dia itu satu ta'rid. Kiasan. Biwasfin naqsi. Dengan mensifatkan kekurangan fi haqqi ghairihi, pada hak orang lain. Jadi sekarang ni lemah diri dia. Tiba-tiba dia letak sekali Nabi gitu. Tidakkah ni satu perbuatan yang memang tak beradab lah. Memang letakkan kesalahan dan kelemahan diri dengan dikaitkan kepada Nabi. Nampak? Berat tu. Sebab itu tak boleh kita nak tu. Masa isu dia, ahli politik mungkin janji. Mungkin janji ya. Apa tak? Ni jenis dak ngaji ni. Suruh ngaji betul-betul tak ampuh. Ngaji betul-betul tak ampuh bab akidah. Kata akidah ni benda hak tahu belaka dah. Tiba-tiba dia buat benda hak menyebabkan boleh rosak keimanan dia. Bahaya tu. Okey. Wa qad nabbaha al-Busiri, Imam Al-Busiri memberi tambih peringatan fil burdah, dalam kitab burdahnya, ala kamalihi, tentang kesempurnaan Nabi itu bil ummiyati, dengan sifat ummiyah dia. Ini dalil kuat ni bahawa Quran ni
apa yang ada dalam Quran ni bukan dapat dengan jalan belajar. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kafaka bil ilmi, cukuplah engkau bil ilmi fil ummi, ilmu pada pengetahuan bagi orang yang ummi itu mukjizah. Cukuplah itu menjadi mukjizah. Kafaka mu'jizatan bil ilmi fil ummi. Cukuplah menjadi mukjizat. Apa dia? Pengetahuan yang ada pada yang ummi, Nabi SAW. Fil jahiliyati. Pada zaman jahiliyah, yang mana? Tak? Dia zaman jahiliyah, memang orang-orang Arab kebanyakannya tidak tak ramailah ada di kalangan mereka yang tak ummi, tapi ramainya dengan tak erti membaca dan menulis lah. Tapi mereka bukan maknanya tak ada ilmu, bukan. Jadi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati, sejak daripada jahiliyah lagi, wat ta'dibi fil yutumi, dan kafaka bit ta'dib, dididik sejak daripada dengan sebab keyatiman. Siapa? Nabi SAW, Allah Ta'ala tetapkan bahawa orang yang mendidiknya dah lama. Mak dia, ayah tak ada dah. Tak. Mak dia mati sejak kecil. Tok pun mati kecil. Jadi hak tu lah sebenarnya hak didikan tak dapat dengan cara didikkan begitu. Sejak daripada keyatiman. Jadi keyatiman tu yang ada pada Nabi ialah satu bentuk didikan. Sebab tu Nabi bila ditanya tentang apa nama ni, Adabani Rabbi, tentang perkara ini dia kata Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, telah mendidik aku oleh Tuhanku dan dialah sebaik-baik yang mendidik. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala hilangkan segala syubhah-syubhah orang yang boleh tuduh bahawa Nabi ni ambil ilmu dengan orang, ambil ilmu dengan Bahira ke, ambil ilmu dengan Waraqah bin Nawfal, dengan mak dia ke datuk ni. Tak. Itu tak akan berlaku kerana mereka yang dikatakan tu tak ada ilmu sebagaimana hak Nabi kabur. Tentulah dia tidak datang daripada manusia. Wal Qurashiyu, Quraisy nisbatun ila Quraisy, nisbah kepada Quraisy. Wa huwa laqabu ahadi ajdadi, itu laqab, gelaran salah satu daripada moyang Nabi, al-musamma bi Fihrin ala sahih, atas pandangan sahih. Luqiba bidzalika, dilaqabkan dengan demikian, li syiddatihi alal adu, kerana kekuatannya di atas tentera. Hatta ka'annahu kirshun samakun yu'raf, seumpama dia tu kirsh syak. Oh, dekat-dekat terbalik ya. Kirshun syarkung. Kirsh ni maknanya syak. Apa dia? Jerung. Baby shark. Ni bukan baby shark dah ni. Father shark. Grandpa shark dah tahu ni. Kirshun. Apa jerung. Samakun. Apa kirshun? Samakun yu'raf. Iaitu ikan yang terkenal lah. Bidzalika fil bahri. Terkenal dengannya pada laut. Kerana kepahlawanan dia lah. Kepahlawanan. Wa Muhammadun mufa'alun minal hamdi, isim mufa'al atau wazan mudha'af, mufa'al minal hamdi, daripada alhamd. Mangkulu minas sifah, yang mangku daripada sifat, sebab isim wasaf ni kan. Summiya bidzalika, jadi asal isim wasaf dijadikan nama isim mangkul. Summiya bidzalika, dinamakan dengan demikian, likathrati hamdihi, kerana banyaknya pujian Nabi, au kathrati mahamidihi, atau kerana banyaknya sifat-sifat terpuji Nabi. Sama ada Nabi yang banyak memuji Tuhannya ataupun Nabi banyak sifat-sifat terpuji pada. Ada soalan tanya, ada Nabi seorang saja ke di kalangan Nabi Ummi? Wallahu alam lah, hak Nabi lain kita tak tahulah. Yang Nabi lain kita tidak tahulah. Tapi Ummi ni sifat jelas yang ada
pada diri Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabiyil ummi. Dalam doa pun, dalam hadis yang sahih pun datang an-nabiyil ummi. Nabi ummi. Jadi situ jelas sifat pada Nabi. Nabi lain, kena tengoklah sejarah mereka tu. Kalau tidak ummi tak ada masalah. Sebab mukjizat berkaitan dengan bahasa ni ialah mukjizat pada Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain mukjizatnya aspek lain. Nabi Isa aspek perubatan, aspek benda yang tak mampu dibuat oleh ilmu-ilmu sains. Nabi Musa mukjizat berkaitan dengan benda yang khariqul lil adah, berkait dengan sihir dan seumpamanya. Jadi benda itu kalau nabi lain tidak ummi tak ada masalah. Tanda keummian tu pada diri nabi tu penting. Sebab apa? Mukjizat nabi akhir zaman ni Quran. Quran ni mukjizat bahasa. Dia bahasa Arab tu. Di samping mukjizat-mukjizat lain kita tak nafilah. Tapi hak asasnya kerana dia mencabar bangsa Arab yang mana duduk pada ketinggian ketinggian bahasa Arab. Okey. Okey, jadi jangan kita kiyah. Tak boleh ni. Kata Nabi Umi, mukjizat. Nabi lain Umi tak? Jangan. Caranya belajar. Jangan kiyah banyak sangat. Jangan kiyah banyak. Tengok, Nabi lain bukan cerita Nabi lain. Dan benda itu tidak menjadi syarat sama. Benda hak ni lah sifat apa nama ni ummi ni. Tapi sifat itu ialah pada diri Nabi SAW itu sepakat. Waqila wa da'i, siapa ni? Jami'il mahamidi, da'il jami'ah minal kathrati ilal wahidi, yang menyeru orang ramai minal kathrati ilal wahidi, huwal hamidu bi jami'il mahamidi da'il jami'a minal kathrati ilal wahidi, yang menyeru sekalian hamba daripada menyembah sembahan yang banyak kepada Allah Tuhan yang satu. Waqila li jaddihi Abdul Muttalib. Ni cerita buat kaitan sejarah Nabi sikit. Dikata orang kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, orang kata ke Abdul Muttalib, lima adalta an asma'i abaika ila tasmiyati Muhammad? Kenapa kamu berpaling daripada nama-nama datuk-datuk nenek moyang kamu kepada menamakan Muhammad ni? Kerana ada orang Arab biasa kadang mereka ambil nama hak ada dah. Nampak tak? Nama datuk nenek moyang mereka. Hak ni di kalangan Arab ada lagi. Muhammad Al-Thani, Muhammad Al-Khamis. Dia letak gitu. Kadang mereka ambil nama-nama yang biasa digunakan oleh nenek moyang mereka. Tapi kenapa datuknya Abdul Muttalib, orang tanya, apa menamakan Muhammad ini dengan Muhammad, tak guna nama-nama hak pernah digunakan oleh nenek moyang sebelum kamu tu? Qala, jawab Abdul Muttalib, liyakuna mahmudan fis sama'i wal ard, supaya dia terpuji di langit dan juga di bumi. Wa kana dzalika, dan demikian itu berlaku li ru'ya ra'aha fi manamih, kerana mimpi yang dilihat dalam tidurnya, ukhbira fiha, yang diberitahu dalam mimpi itu, bi anna ummahu hamilun bihi, bahawa ibunya sedang mengandung dengannya, wa annahu zakarun, dan anak dia lelaki, fasammihi Muhammadan, maka namakannya Muhammad, liyakuna mahmudan fis sama'i wal ard, supaya dia dipuji, terpuji di langit dan bumi. Fakana kadzalika, maka berlaku sebegitulah. Walhamdulillah, dan pujian itu milik Allah. Nampak? Wasammihi idza wada'ti Muhammadan fa innahu satuhmadu 'uqbah. Dalam berzanji. Okey. Bila namakanlah dia Muhammad, bila dia dilahirkan, fa innahu satuhmadu 'uqbah, kerana dia akan dipuji, akan dipuji dia. Wal arabu. Okey, sekarang ni dia takrifkan setiap daripada kalimah matang tadi. Al-Arab siapa? Ma yufsihu bil kalam, orang yang fasih dengan bercakap. Dengan kalam. Fasih dengan kalam. Molek kot kalau buat tu tak. Buat
Kita kata pun kajian. Ambil khutabaul Arab yang paling hebat, contoh, bandingkan khutbah luah bahasa lain. Di sini ada alat boleh uji. Boleh uji dari segi intonasi, dari segi rima, dari segi ni. Cuba tengok. Ni dari segi saintifik lah, kajian saintifik. Tak? Boleh buat tu. Boleh buat tu. Orang bidang dia boleh. Kalau ada punya tu boleh buat. Tak ada dengar ke tak? Kalau Quran ada. Quran dia ambil kori-kori ni. Dia ambil kori-kori. Ni. Pernah dibuat dulu. Lama dah, zaman dulu dah. Zaman masyayikh. Kurok-kurok hak hebat. Syekh Khalil Usari, orang barat ambil. Nak tengok. Apa nama ni. Quran. Bacaan Quran ni. Bacaan Quran ni macam mana bila diletak dalam mesin. Tengok dari segi dia punya vibration ke apa, saya tak tahulah tu. Jadi tengok dia bila ditanya nak ambil siapa? Ambil Syekh Mahmud Khalil Usari lah. Sebab bacaan dia tak lah makna tinggi, kejap, rendah dah. Tak berlagu mana bacaan dia stabil, standard. Bila tengok-tengok, dia tengok memang hebat. Kalam bacaan Quran tu bila dibuat dalam bentuk kita panggil wave ke semua, benda itu tak ada pada kalam lain. Tak ada pada kalam-kalam dan juga percakapan lain. Jadi benda ni boleh nak buat kot. Orang kajian bahasa Arab cuba tengok kelainan bahasa Arab berbanding bahasa lain. Ma yufsihu bil kalam, orang yang fasih dengan kalam, wal ajam man la yufsihu bihi, yang tidak fasih dengan kalam. Iyadun. Iyad. Faman qala ghairu ummiyin. Itu je tak tulis tak? Iyadun saja tak? Ada nuskah lain. Qala al-iyad. Tak ada. Mu'az kan ni? Iyadun saja. Kata Qadhi Iyad. Faman qala ghairu ummi. Siapa yang kata Nabi tidak ummi, fahuwa kafir. Kafir sebab jelas-jelas. An-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah. Dalam Quran pun tak sebut. An-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh. Jadi sifat itu sifat yang warid dalam Quran. Siapa yang kata sebaliknya, orang tu kafir. Wal'iyazbillah. Wa man qala laisa bi'arabi. Siapa yang mengatakan bukan Arabi. Isu satu je. Isu hak berlakunya orang tak boleh, kalau nafi ummi kafir. Dia kata ummi tu bukan buta huruf. Ada tak kan? Ada. Hak tu ini ihtimal lagi. Mungkin dia kata gitu kerana tak mahu meletakkan kekurangan pada diri Nabi. Kata ummi tu makna kembali kepada ibu. Ada makna. Memang ada makna. Tapi dia tidak menafikan bahawa Nabi ni tidak menulis dan tidak membaca. Tak menafikan makna asal bagi ummi tu. Faham tak? Jadi makna ummi dengan maksud yabqa ala ma waladathu ummuhu. Nampak tak? Apa yang diperanakkan oleh mak dia ala fitratin salimah, contoh gitu. Makna itu makbul dari segi lugah. Tetapi tak boleh menafikan makna ummiyah tu. Ummiyah dengan maksud tak menulis ni. Sebab datang pada banyak hadis itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Okey. Mana tadi? Yang nafi ummi tu tak boleh. Cuma takrif dan juga makna bagi ummi kalau khilaf, waktu masih khilaf yang tidak membawa pada kufur. Wa man qala laisa bi'arabiyyin, siapa yang mengatakan Nabi bukan Arabi, fakadzalika kufur lah. An-nabiyil ummi dah. Wa kadzalika man ankara kaunahu min Quraisy, begitu juga orang mengingkari Nabi ni bukan pada Quraisy. Wa qala kana aswada, dan orang kata dia Nabi ni kulit hitam. Aw laisa alladhi bi Makkah, atau bukan duduk di Mekah. Ni buat batiniah ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad mana? Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Dia kata gitu. Berat tu. Menafikan laisa alladhi bi Makkah, yang bukan di Mekah. Wa man qala lam takun lahu lihyah, yang mengatakan dia tak ada lihyah, tak ada janggut. Nabi tak ada janggut katanya. Bahaya tu. Bahaya. Kalau yang mimpi Nabi tak ada janggut lain. Waktu bukan surah betul hakikat Nabi.
Bukan surah hakikat Nabi hak betul. Itu mungkin dirubahkan saja. Nampak? Tapi hakikat Nabi yang ada tu ialah dia berjanggut. Cuma dalam mimpi tu mungkin ada sebab takbir yang tertentu lah. Tapi tak boleh dengan sebab tu saya tengok Nabi mimpi tak ada janggut. Jadi Nabi tak ada janggut kata. Oh tak boleh. Itu bahaya belaka. Sebab benda ittifaq bahawa Nabi SAW ada janggut. Dah apa kaitannya? Kaitan lah. Sebab apa? Bila dia mengaku Nabi Muhammad Rasulullah, dia percaya. Tapi dalam fikiran dia, dalam iktikadnya, Nabi tu bukan Nabi hak sebenar. Nabi Muhammad ni orang Arab, orang Quraisy. Tak, kulitnya putih, putih kemerah-merahan, berjanggut, begiang-begiang. Tiba-tiba dia percaya Nabi Muhammad kulit hitam, orang Melayu, bukan Arab, tak ada janggut. Jadi dia percaya dengan siapa? Dia percaya dengan Nabi salah. Yang mana keimanan? Faham tak? Tu bahaya tu. Sebab itu mempelajari syama'il ni faedahnya besar. Supaya i'tikad kita beriman dengan risalah Nabi tu kena kepada yang benar, maksudad yang betul. Tak? Siapakah Rasul? Rasul mana? Rasul, itulah Rasul kena pada mana? Hakikat diri Nabi. Tapi dalam khayalannya Nabi tu tak ada janggut, Nabi bukan Arab, Nabi gini. Dia telah beriman dengan bukan Nabi yang sebenar. Au qala kana a'jamiyan, ataupun mengatakan dia tu orang ajam. bukan orang Arab. Ada juga ni tapi tak pelik benda gini. Syekh Zaruk sebut ni ni pun kita tak pelik. Lianna dhalika kullahu inkarun li'aini, kerana kesemua itu mengingkari tentang zat diri Nabi hak sebenar. Ni kata ni kafirun ni, wal iyadu billah. Okay. Wa kadza man ankara nubuwatahu, demikianlah juga yang mengingkari kenabiannya. Ia mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Au qala bi khususi risalatihi lil Arab, atau mengatakan khas risalah Nabi bagi Arab saja. Au liman la kitaba lahu, atau kepada kaum yang tak ada Nabi yang bawa kitab. Saya tak payah beriman ke apa, saya ada dah kitab Taurat. Tak boleh. Saya ikut agama Nabi Ibrahim, tak boleh. Dia menasahkan syariat sebelum tu. Kitab-kitab sebelum itu dari segi hukum dia tak dipakai dah kecuali hak dalam Quran. Au hiya li jinsil adamiyina dunal jin, ataupun Nabi ni bagi jenis manusia saja, tidak pada jin. Tak boleh juga tu. Au qala lam yakun rasulan bal nabiyyan faqat, ataupun kata bukan rasul tapi nabi saja. Fa inna dzalika kullahu kufrun, itu kufur kesemuanya, li'annahu takdzibun lahu, kerana itu mendustakan kepada nabi. Wa kadza man qala an-nubuwatu li aliyin, begitulah juga yang mengatakan kenabian tu asal nak beri pada Sayyidina Ali, lakinna Jibril ghalita, tapi Sayyidina Jibril salahwi. Ni Syiah ni, Syiah wa ghulu lah ni. Au annahu syarikun lahu fi nubuwah, atas Sayyidina Ali ni sekutu, berkongsi pada kenabian wal ba'tsah, dan juga kebangkitan, bangkit jadi rasul. Sekali. Fadzalika kalimatu kufrin, kalimatu kufrin lah, kalimatu kufrin, kalimah kufur bila khilaf, tanpa ada khilaf. Wadzalika bukan kalimah, salah baca. Fadzalika kulluhu, fadzalika kulluhu, kesemuanya itu kufrun, kufur bila khilaf, tanpa khilaf lagi. Wal ma'lum, yang maklumnya minad din bidarurah, yang maklum daripada agama secara mudah yang semua orang tahu, khilafuhu, menyalahi apa yang disebut tadi, iaitu Nabi sebagaimana yang kita maklum itulah. Tak betul dengan dakwaan Nabi ni utuh pada Arab saja, bukan pada umat lain, manusia saja, tak pada jin, ataupun dia dan Sayyidina Ali ni sekali, tak. Itu semua menyalahi. Wa qad sarraha al-Qur'anu bi umumi da'wati, telah mentasrihkan, sebut dengan jelas Al-Quran dengan keumuman dakwah Nabi. Faqala azza wa jalla, azza min qailin, berkata Allah Taala seagung-agung yang berkata, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, tidak kami utuskan engkau kecuali kaffatan lin-nas, untuk sekalian manusia, basyiran wa nadhira,
pemberi khabar gembira dan memberi peringatan. Wa fil hadis bu'ithu ilal ahmari wal aswadi wal jinni wal ins. Aku dibangkitkan kepada ahmar. Ni golongan manusia, hak merah, hak hitam dan jin manusia. Ahmar wa aswad ni apa? Bangsa yang ni biasa sebut ni mana? Sekalian bangsa lah. Bangsa kulit hitam ke ahmar tu bukan kulit hitam. Arab, bahasa Fars, ya, Turki lain. Aswad ni bahasa-bahasa Afrikah. Ilal ahmari wal aswad maknanya sekalian bangsa. Wal jinni wal ins, jin dan manusia. Wa qissatu istima'il jin, dan kisah mendengarnya jin, lima yuha ilaihi, apa yang diwahyukan kepada Nabi. Wa naqlihim fi dhalika, dan menukilkan mereka cerita Nabi. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Dia cerita kepada kaum mereka, madhkuratun fil Qur'an, tersebut dalam Quran, mufassaratun fil hadis, ditafsirkan lagi dalam hadis. Qala Syekhuna Syekh Syamsuddin Al-Jauzari rahimahullah fi syarhil kitab Rawdah inda kalamihi 'ala al-khasa'isi wa dzakara al-Halimi wan Nasafi fi tafsirihima al-ijma', menghikayatkan ijma' ala annahu lam yub'ats lil malaikah, bahawa dia tidak diutus kepada malaikat. Mana jawab? Okey. Jadi ada pandangan mengatakan dia tidak diutus kepada malaikat. Ini pandanganlah, tapi pandangan yang masyhurnya bahawa diutuskan kepada sekalian makhluk, hatta pada malaikat. Tapi utusan kepada malaikat ni bukan utusan taklif, bukan utusan tu, tapi tashrif. Pengutusan Nabi kepada malaikat ni sebagai irsalut tashrif, kerana utusan nak memuliakan. Mulia kat mana? Kerana malaikat yang hadir dengan Nabi dalam peperangan ada kemuliaan yang lebih daripada yang tidak hadir. Jadi pengutusan Nabi itu irsalut tashrif. Ada pun hukum hakam tak kait. Irsalut taklif tak. Kena pada sakalain saja, jin dan manusia. Selain daripada jin manusia, irsal tu irsalut tashrif. Okay. Wa dzakara Ibnu Arabi fi 'Aridah. Ibnu Arabi sebut dalam kitab 'Aridah dia, annal jinna innama lahumun nadharah. Jin hanya bagi mereka tu nadharatu wal bisyarah, sebagai pemberi peringatan dan memberi berita gembira saja. Li'annahum yu'adzabuna, kerana mereka yu'adzabuna bi isaatihim, mereka akan diazab dengan sebab isaatihim, kejahatan mereka. Wala yun'amuna bi ihsanihim, dan mereka tidak mendapat nikmat dengan sebab buat baik mereka. Ni ada pandangan kata utusan Nabi kepada jin manusia ni sebagai nak memberi peringatan dan memberi khabar gembira saja. Kok mana? Lal bisyarah, salah. Salah baca. Lahumun nadharah, hanya nadharah, memberi peringatan. Lal bisyarah, bukan memberi khabar baik. Sebaik tegur. Lal bisyarah, bukan memberi khabar baik, berita gembira. Nak beri peringatan supaya jangan buat jahat. Adapun kalau buat baik, mereka tidak dibalas. Wala yun'amuna, tidak diberi nikmat bi ihsanihim, dengan berbuat baik malaikat. Berdasarkan apa? Firman Allah Taala, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Apabila selesai Nabi berjumpa dan berdakwah kepada jin ini, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pergi kepada kaum mereka memberi peringatan. Masing-masing jin memberi peringatan. Munzirin je, tak sebut basyarah tu. Ma'a qaulihim yujirkum yujirkum min azabin alim, akan diselamatkan kamu daripada azab yang pedih. Yujirkum min azabin alim. Apa nama ni dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Yujirkum min azab. Ya qaumana ni. Dah cerita. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim.
Jadi jin sebelum tu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Sahutlah seruan Allah. Ajibu da'i Allah. Wa aminu bihi, beriman dengannya. Yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya Tuhan akan ampunkan dosa kamu. Wa yujirkum min adzabin alim, dan diselamatkan daripada azab. Dah balasan syurga dah sebut. Jadi jin ini memberi peringatan dan berdakwah kepada kaum mereka bahawa mereka disuruh beriman dan mereka akan terselamat daripada azab. Dah kalau buat baik dapat tak sebut. Jadi dia faham pada zahirnya la yuna'amuna bi ihsanihim. Nampak. Jadi ila ghairi dhalika, pada selain daripada itu, mimma dalat alaihi fatihatu suratil jin, apa yang menunjukkan oleh pembukaan awal surah al-jin. Wa dzakara al-imam Fakhru, menyebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi, pada tafsirnya, ikhtilafan fi tan'imihim, khilaf pada mendapat nikmatnya mereka. Ada khilaf lah. Tapi yang pandangan yang apa nama ni, yang maklumnya bahawa sama je lah, jin ni dan manusia akan diseksa kalau buat apa nama ni, Tuhan tak ampun dan buat kesalahan, ingkar larangan Tuhan, dan mendapat nikmat. Mendapat nikmat kalau mereka patuh kepada Allah. Wallahu a'lam. Wa amma naskhu syara'i fa huwa madhhabu ahli al-haq. Wallahu ta'ala. Panjang pula ni. Pak nasah pula. Jadi kitab macam gini kita dapat faedahnya, setengahnya Imam Syekh Ahmad Zarruq bawa khilaf, bawa aqwal berkaitan dengan masalah tu. Tapi bukan semua yang disebut tu muktamad. Tu kita kena tengok pada kitab-kitab yang muktamad dalam pengajian kita sebelum ni lah. Tadi surah ni ada. Lepas tu apa lagi? Bahawa tidak dibangkitkan kepada malaikat. Ada soalan? Ada Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi